أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام، وبنية القبول حصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت شأن الله لهم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا رب فقهنا في الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, para pegawai, barisan para kepimpinan, ahli jawatan kuasa bagi Masjid Al-Badar, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya dan kita semua, diizinkan kepada kita untuk menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah akan terus diberikan kepada kita kesihatan, kesempatan dan ruang sehingga kita dapat istiqamah di dalam menghadiri taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni saya menggantikan kuliah Al-Fadhil Ayahanda Syekh Zairul Asri yang kini berada di Pahang, baru bertolak balik. Mudah-mudahan insya-Allah Allah permudahkan urusan beliau dan kita semua, insya-Allah. Pada malam ni kita akan menyambung kitab kita, iaitu 40 nasihat pelembut hati. Dan pada malam ni kita berada di nasihat yang ke-21.
Kita berada pada nasihat yang ke-21. Telah berkata Walidku hafizahullah dalam nasihat yang ke-21, nasihat yang bertajuk memburu redha Allah. Memburu redha Allah. Katanya, dalam hidup ini kita hendaklah selalu memerhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan pandangannya kepada kita. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita, maka hidup dan mati kita bukan lagi suatu keraguan. Segalanya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, nasihat ini menceritakan kepada kita tentang muhasabah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk sentiasa muhasabah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Wahai sekalian kaum mukminin, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri dari kalangan kamu muhasabah. Apakah bekal yang akan dia bawa jumpa dengan Allah pada esok hari, yakni hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya pengetahuan Allah itu meliputi akan tiap-tiap pekerjaan yang kamu lakukan. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan dalam satu kata-katanya, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalan kamu sebelum amalmu itu benar-benar ditimbang. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka dalam hidup kita, kita kena sentiasa dan selalu muhasabah. Cukupkah bekalan yang akan kita nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada esok hari, yakni hari kiamat? Dia macam ni. Kita nak tahu iman kita sempurna atau tidak kalau ditanya kepada kita, tuan-tuan. Kalau pakcik mati hari ni, pakcik boleh bersedia tak? Soalan tu A atau B. Kalau tak bersedia, iman belum sempurna. Kalau kita kata saya ni insya-Allah, maka ketika itu iman kita di paras yang baik. Sebab yang kata orang beriman ni, dia sentiasa mengingati mati. Setiap detik itu kalau mati itu datang, dia redha, dia suka sangat. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang-orang ni, orang-orang yang suka untuk man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang bersedia dan suka untuk nak bertemu dengan Allah, maka Allah suka nak jumpa dengan dia. Maka kita tanya balik diri kita, kalau Tuhan jemput kita hari ni macam mana? Sekali keluar daripada masjid, langkah kaki keluar, itulah langkah terakhir kita. Macam mana? Kalau kita pilih jawapannya A, kita bersedia, ketika itu iman kita di paras yang baik. Sebab orang beriman ni hidupnya sentiasa bersiap siaga. Tapi kalau iman kita lemah,
Janganlah lagi, lihat dulu. Pakcik umur berapa dah? 80. Nak hidup berapa tahun lagi? Kalau boleh lagi 50. Iman belum lagi bersedia, tuan-tuan. Maka kita kena selalu muhasabah, kena hitung di mana kedudukan kita di sisi Allah. Adakah kita berada di paras iman yang baik ataupun sebaliknya? Jika sebaliknya, kita perlu mengusahakan peningkatan ke atas iman. Dan mengusahakan peningkatan ke atas iman ni adalah suatu kefarduan, wajib. Sebab esok nak jumpa dengan Tuhan, kita tak bawa yang lain. Kita bawa iman, kita bawa amal. Dan amal itu penyebab berlakunya pertambahan dalam iman. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka kita hendaklah memerhatikan hubungan kita dengan Allah. Kena renung hari ini. Hari ini aku solat jemaah berapa kali kat masjid? Oh, 3 kali. Esok aku kena buat 4 kali ataupun 5 kali. 5 waktu solat jemaah. Hari ni berapa kali? Allah, subuh tadi tak sempat nak mai. Esok aku kena bagi subuh mai. Hari ni 5 waktu dapat solat berjemaah. Renung tangling pula. Aku dapat takbiratul ula ke tidak? Dah dapat takbiratul ula dah. Alhamdulillah, 5 waktu dapat takbiratul ula. Renung kok lain pula. Adakah aku termasuk di kalangan orang yang menunggu solat? Kerana orang yang menunggu solat itu sama seperti orang solat walaupun dia belum solat. Mai awal sikit, 5 minit sebelum orang azan, 5 minit sebelum orang sembahyang pun okey dah. Orang azan kita mai terus supaya ada waktu Tuhan hitung kita sebagai orang solat, sedangkan kita tak solat pun. Apatah lagi kalau kita solat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka kita kena renung, apakah kedudukan kita di sisi Allah dan pandangannya kepada kita. Tuhan duk tengok aku ke Tuhan tengok orang lain? Dengan makna Tuhan sedang beri rahmat kepada aku ataupun sebaliknya. Adakah Allah sedang melihat kepada aku dengan pandangan rahmat dia ataupun sebaliknya? Tuan-tuan, macam mana kita nak tahu kita sedang mendapat pandangan rahmat daripada Allah? Senang ya. Tanya balik diri kita, adakah hari ini kita ada ujian? Ada ujian hak Tuhan bagi kat kita? Kalau tak ada, takut tak kena, takut tak dapat pandangan tu. Sebab kalau satu orang tu kena ujian walaupun sikit, maka dia telah mendapat pandangan rahmat Allah. Yang kata jenis Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Tuhan ni kata Nabi, kalau dia sayang, kalau dia beri pandangan rahmat kepada sesuatu kaum, dia akan bala, dia akan beri ujian, musibah kepada orang tu. Sebab itu para sahabat Nabi, contohnya Sayyidina Ali, dia akan menangis kalau 1 bulan tu dia tak ada ujian. Kita tak minta ujian tuan-tuan, kita minta Allah sayang ya. Dan ujian yang diberikan tu tanda Allah sayang, tuan-tuan. Sayyidina Ali kalau sebulan dia tak demam, dia tak sakit apa, okey ya, dia takut Tuhan tak beri pandangan rahmat kepada dia. Sehingga kan seorang ulama yang bernama Ali Zainal Abidin, keturunan Rasulullah, cucu cicit Sayyidina Ali, dia kata apa? Dia kata, kalau aku diberikan ujian berupa demam, pada malam tersebut aku akan sujud syukur kepada Allah dan melaksanakan solat sebanyak 100 rakaat tanda syukur. Kita Tuhan bagi ujian, kita tak mau tuan-tuan. Memang kita tak pernah minta ujian, dan jangan kita minta ujian. Ya Allah, ujilah aku. Sebab kalau Tuhan uji, kita tak boleh tanggung. Tapi kalau Tuhan uji, kita kena mohon kepada Allah agar kita bersabar. Ya Allah, bagilah aku sabar, bagilah aku sabar, bagilah aku sabar. Tuan-tuan,
Satu orang ni dia silap faham konsep tersebut. Bila mana Allah Ta'ala tak bagi ujian dekat dia, dia kata aku ni Tuhan, aku nak dapat kedudukan tertinggi di sisimu ya Allah, tolong bagi ujian kat aku nak sabar. Bagilah ujian apa-apa, aku nak sabar. Dia diminta ujian. Maka pada ketika itu Allah beri ujian kepadanya. Apa dia pakcik? Ujian tak boleh kencing je. Adakah ada apa? Ujian tak boleh kencing ya? Itu ya. Waktu tu dia mula mengelupuk, dia mula sakit, dia mula menderita. Ke kanan tak kena, ke kiri tak kena, pusing sana tak kena, aduh sabar tak kena. Akhirnya dia pergi duduk tepi pantai seorang-seorang, dia ambil pasir, dia tabung atas kepala dia. Orang tanya, pasal apa buat macam tu wahai fulan? Dia kata, kerana aku minta ujian kepada Allah, sedangkan ujian itu aku tak mampu tanggung. Aku telah menipu diriku sendiri dan aku telah menipu Allah. Kita jangan minta ujian. Tapi kalau ujian tu Allah bagi, ya Allah, Engkau tahu kadar kesabaranku, ya Allah, berikanlah kebaikan dan kesabaran kepada aku. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab katanya sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita, bila Allah suka, Allah sayang kepada kita, maka hidup dan mati bukan lagi keraguan. Maknanya apa? Kalau kita diberi ujian oleh Allah, hidup pun tak apa, mati pun tak apa. Hidup pun tak apa, mati pun tak apa. Sebab tu saya pernah jumpa satu orang, tuan-tuan. Dia ni Allah Ta'ala uji dia daripada muda. Dah berpuluh tahun dah Allah uji dia. Dan ujian itu tanda Allah sayang. Dia cerita kat saya. Dia kata, saya ni kena ujian ni dah puluh-puluh tahun. Anak saya kecil lagi pun dah kena ujian dah. Macam-macam saya kena ujian. Anak saya pun tak terlepas daripada ujian. Dia cerita anak seorang, anak kedua, semua kena ujian berat-berat, tuan-tuan, berat-berat. Saya dengar, saya tak cerita kat sini, tuan-tuan. Memang berat ujian dia. Dan dia orang baik, dia orang bagus, dia orang soleh. Hari ini Allah Ta'ala hilangkan ujian daripada dia. Dia tak kena ujian, tapi anak-anak dia ada lagi lah. Dia sebut dekat saya, dia kata, saya waktu kena ujian dulu Ustaz, hati saya tenang Ustaz, tenang. Tak tahu nak cakap Ustaz. Saya rasa bahagia sangat, saya redha, saya sabar. Hari ini Tuhan tak bagi ujian, tiap-tiap malam saya menangis sebab saya rasa tak tenang. Dia dapat rasa, tuan-tuan, orang yang celik mata hati, dia dapat rasa Tuhan sayang ke tak kat dia. Dia rasa malah nak buat baik, dia rasa ni Tuhan tak tengok aku ni, aku nak buat macam mana ni. Sebab tu ulama dulu bila dia rasa malah nak buat baik, dia cari tok guru. Dia cari tok guru, pergi ziarah tok guru, saya nak minta nasihat boleh? Kalau tok guru tu tak bagi nasihat pun, dia tengok muka tok guru lama-lama, rasa nak buat baik. Sebab itu yang disebut sebagai ulama rabbani. Ulama rabbani ni, tuan-tuan, dia tak cakap pun, dia tak bagi tazkirah pun, tengok muka dia, Allah, aku ni jauh dengan Tuhan, bilalah nak jadi baik sikit ni. Allah, aku nak kena taubat dah. Bukan, dia tak cakap pun, tuan-tuan. Kita tengok muka dia, Tuhanku, ya Allah, bagilah aku jadi orang baik. Rasa macam tu. Tak pernah jumpa orang macam tu. Kalau ada, itulah ulama rabbani. Orang macam tu, tuan-tuan, dia ada syafaat di sisi Allah. Ni kita nak masuk tajuk yang insya-Allah kita nak baca nasihat 22. Maka hidup bagi kita bukan lagi keraguan. Maknanya kalau Tuhan redha, hidup pun tak apa, mati pun tak apa, tenang. Sebab bila Allah sayang kepada seseorang itu, hidup dia akan menjadi mudah, rezeki dia murah. Sebab apa? Sebab bila Allah sayang, Allah letakkan dalam hati setiap orang beriman untuk sayang dekat dia juga. Sebab Allah sayang kepada dia. Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Yang kata Allah, bila dia sayang kepada seorang tu, dia akan panggil Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan, aku sayanglah dekat dia tu, fa ahibbu, kau kena fa ahib,
kau kena sayang kepadanya, wahai Jibril. Jibril pun sayang kepada lelaki itu. Jibril pun nada ahlas sama, menyeru seluruh malaikat yang ada di langit. Dia kata apa? Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Korang tak tahu ke Allah sayang kepada fulan bin fulan? Kamu semua sayang jugalah kepada dia. Malaikat semua sayang. Kata Nabi Las, thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan manusia sentiasa rasa sayang dekat dia. Tuan-tuan, saya bagi contoh mudah tuan-tuan. Tok Guru ni Aziz, tak ada siapa tak kenal, lawan maupun kawan. Ustaz Fadhina, siapa tak ada siapa tak kenal, semua orang kenal. Saya waktu tu duduk muasasah lagi, kecil lagi, darjah 3 tu dia meninggal tu. Yang mai ziarah jenazah dia ni tuan-tuan, kawan, lawan, pembenci, orang bukan Islam, semua mai. Itu tanda Allah sayang. Hak duk maki dia dulu, orang duk katakan dia bukan-bukan dulu, mai ziarah. Itu nak bagi tahu Allah tunjuk kalau Allah sayang, siapa pun akan sayang. Turun ni Aziz, lawan dia pun hormat dekat dia. Menunjukkan orang itu Allah sayang. Bila Allah sayang, hidup pun tak apa, sebab hidup dia bahagia. Waktu dia mati, kita cerita pada masa yang lalu, orang beriman, orang yang Allah sayang, waktu mati dia rasa senang. Kita nak mati tuan-tuan, takut duk fikir tu rumah bayar tak habis lagi, kereta bayar tak habis lagi, duk buat loan sana sini, anak mengaji tak habis lagi. Apa lagi? Anak seorang lagi nak masuk universiti, anak seorang lagi nak kena hak tu bercerai, hak ni apa, semua pening kepala kita. Kalau aku mati lah ni macam mana? Kalau aku mati lah ni macam mana? Tunggang langgang habis. Tu tak cerita lagi waktu nak mati tu, sakitnya rasa nak mati tu sampai kita lupa benda-benda lain. Cuba kita bayangkan, orang nak mati ni begitu sakit. Dalam keadaan tu, dia fikir anak isteri dia, hak tu pun tak dapat fikir. Bini aku siapa nak ambil lepas ni, siapa nak sapu, kawan aku duk tengok dia duk main ziarah rumah aku selalu. Sudah. Anak aku tu lah baru bercerai, macam mana? Lah anak aku tu anak masuk wad, ya Allah macam mana ni? Ya Allah, cucu aku seorang tu tak lepas mengaji. Kita fikir habis, berceramuk kepala otak ni. Tu fikir pula, ya Allah, ni aku nak mati, ni aku nak pergi masuk dalam kubur ni. Bukan boleh patah balik dah. Lepas tu kira kubur, kira jalan terus sampai pada mahsyar tu. Lagu mana aku ni? Dia berceramuk kepala otak ni. Kalau orang tu orang baik, kalau orang tu orang soleh, malaikat main dekat dia. Malaikat kata dekat dia apa? Alla takhafu. Kau jangan takutlah. Kami ada nah, kami jaga kamu. Kau jangan takutlah, kubur-kubur apa semua ni, dia satu alam yang nyata. Tetapi kau jangan takut, Allah perintahkan kami untuk menjaga kamu. Pada mahsyar semua kau jangan takut, insya-Allah. Allah janji dah, Allah akan beri terbaik buat kamu. Wala tahzanu. Anak isteri yang kau tinggal, kau tak payah sedih lah, kau tak payah sedih. Sebab apa? Sebab Allah perintahkan di kalangan kami para malaikat untuk menjaga anak isteri kamu. Wa abshiru bil jannah. Kenapa kau nak takut? Tak nampak ni syurga yang ditunjukkan kepada kamu? Dia pun tengok, Masya Allah. Sebab tu orang mati kadang-kadang dia tersenyum, sebab dia nampak alam sana. Saya pernah tengok tuan-tuan, satu orang ni meninggal, senyum depan mata orang. Saya tak pernah, saya duduk tengok langgambar. Hari ni saya tengok depan mata saya. Saya tengok orang tu meninggal, ya Allah, senyum tuan-tuan ni. Mati ni nak cerita sakit. Disebut dalam satu riwayat seperti kulit dilapah. Kita tak sebut kulit lapah, tonggeh, timpa kaki, lompat tuan-tuan. Ni kulit dilapah seperti mana ni? Apa ni? Duri-duri yang dimasukkan ke dalam tubuh kita lalu direntak keluar. Maka jantung, limpa, usus terkeluar sekali. Itu umpama sakit nak mati. Tapi orang tu mati tak ada muka sakit, senyum tuan-tuan. Saya tengok sampai sini senyum. Saya kata, ya Allah, hari ni aku dapat tengok orang mati senyum. Aku duk dengar cerita lama lah tuan-tuan. Bila tanya balik amal dia apa? Amal dia kuat sedekah. Tu je lah.
Dia sedekah dekat budak miskin, budak anak-anak yatim, tak payah cerita dah tuan-tuan. Dia sedekah tak berkira tuan-tuan. Anak yatim tuan-tuan jangan buat main tu. Tuan-tuan muliakan anak yatim, bagi sedekah ke anak yatim, Allah muliakan kita. Nabi sebut ni, al-kafilul wa ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang duk jaga anak yatim ni, duk bagi sumbangan, duk sara anak yatim, macam ni dalam syurga, kata Nabi. Tu dia ambil tahu tu. Jaminan dari Nabi. Ada orang saya nak cerita, dia ada anak yatim ni, depa duduk satu rumah. Depa sewa satu rumah. Ada tuan rumah tu tuan-tuan, dia tuan rumah. Dia kata apa kat anak yatim tu? Dia kata, hampa jangan duk makan ni, buah-buah banyak-banyak ni, hampa jangan duk makan satu pun. Bukan ada apa pun tuan-tuan, buah dia jatuh hilang rosak tu ya. Dia tak bagi budak-budak tu makan. Berbulan-bulan budak-budak ni kena anak yatim duk tengok saja buah tu. Dia nak ambil bagi makan anak cucu dia. Dia tak tahu menyakiti hati anak yatim ni berdosa. Walaupun tu hak dia. Ambillah hati anak yatim sikit. Sampai kedekut sangat ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa jadi? Rumah dia tu sampai ke hari ni, sejak anak yatim tu tinggal rumah tu, buah tak naik. Buah tak naik. Hang kedekut sangat, hang ambil lah. Hang duk rasa hang punya sangat. Tu Tuhan punya tu. Waktu anak yatim ni duduk, buah kelak macam syurga tuan-tuan. Ni saya tengok. Saya lalu depan rumah tu tengok. Tak ada buah dah. Pergi mana buah ni? Sejak anak yatim tinggal, tak ada buah. Memang tak ada. Tuan-tuan, nak cerita kata makcik ni meninggal, dia antara kebaikan yang dia buat, dia suka sedekah ke anak yatim. Anak yatim, mai, dia bagi duit 100, 200, 50, tak kira. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau tak ada amal apa pun, cari anak yatim lah. Sedekah dekat dia sedalu sikit, gosok kepala dia semua. Tuan-tuan, waktu hak tu Allah cukup sayang lah tu. Nabi cukup sayang lah tu, sebab Nabi pun anak yatim. Orang yang mati tuan-tuan, dalam keadaan dia orang soleh, dia orang yang Allah redha, malaikat akan bagi tahu macam tu. Bahkan kita sebut dalam kelas kita yang lalu tuan-tuan, satu orang ulama yang bernama Sa'id ibnu Musayyib, dia pesan kepada anak dia. Dia kata, hang nampak pak duk solat banyak ni? Pak bukan solat untuk pak nah. Untuk pak juga, tapi banyak sebenarnya untuk kamu. Sebab kata dia, kalau pak mati ni, pak nak ni, malaikat akan turun jaga kamu. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, wa kana abuhuma salihah. Hadhihi al-ayah yadullu anna ar-rajula salih yuhfazu fi dhurriyyatihi, kata ulama. Satu orang dalam kisah Ashabul Kahf dalam surah Al-Kahfi, malaikat Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa lalu, pendekkan cerita, Nabi Allah Khidir angkat tiang yang jatuh. Bila tanya kenapa, Nabi Khidir satu marah kepada Nabi Musa sebab tanya, lah sekali baru dia jawab. Dia kata sebab mak pak depa ni orang baik. Bila mak pak depa orang baik, mak pak depa mati, Tuhan jaga depa, Tuhan jaga anak depa. Sebab tu jaga iman ni sebab anak kita juga tuan-tuan. Esok anak kita mati, esok tengok anak duk karu pala, pak meninggal dah, dia tak tinggal apa pun kat kita no. Kok lah dia daftar takaful pun pun tak ada kat kita. Duit dalam bank habis, orang ni siapa faraid kau ni. Kami ada lah habuan kami, tapi pi kok nu banyak juga. Dia beda-beda habislah kali anak jadi susah sebagainya. Nak cerita kata apa? Kalau orang tu orang soleh, anak dia Allah akan jaga. Walaupun kalau pak tak tinggal harta pun Allah jaga. Kalau dia tinggal patah lagi. Tuan-tuan tengok anak-anak yatim lah ni. Pak meninggal, tunggu langgang isteri, anak apa semua. Menunjukkan apa? Dia khawatiri Allah. Kita sebut secara ni takut-takut ayah tu tak ada tak kena, ataupun memang Allah Ta'ala takdirkan macam tu, Allahu a'lam. Sebab kata ulama, orang yang soleh waktu muda, Allah takkan tinggalkan anak dia, anak isteri dia, mesti Allah jaga. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka segalanya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, kita ambil masa sikit lagi, kita baca nasihat yang ke-22.
Telah berkata waliku hafizahullah ta'ala, menjadi orang yang teristimewa. Menjadi orang yang teristimewa. Katanya, kita hidup di dunia ini tidak kisah menjadi orang awam, yakni tidak dikenali. Tetapi di akhirat janganlah menjadi orang awam. Di akhirat kelak kita kena jadilah orang yang ternama di sisi Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, ujian perempuan itu berat bagi orang lelaki, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui perkara itu. Allah rakamkan dalam Quran, inna kaidakunna azim. Tipu daya orang perempuan cukup besar, ramai orang tak lepas. Orang kaya berjuta-juta ringgit muflis sebab perempuan. Orang bijak, pandai, cerdik, ahli politik jatuh sebab perempuan. Orang cerdik jatuh sebab perempuan. Businessman jatuh sebab perempuan. Fitnah perempuan tak ramai orang lepas. Allah sebut pula bahawasanya tipu daya syaitan ni kana dha'ifa. Tipu daya syaitan tu lemah. Perempuan dengan syaitan ni, syaitan lebih lemah tipu daya dia. Maka tipu daya orang perempuan jarang orang lelaki boleh lepas. Tuan-tuan, ada ujian lebih berat daripada perempuan, iaitu ujian harta. Ujian harta. Satu orang dah lepas dah ujian perempuan, dah kahwin dah 2, 3, 4 orang, tak ada masalah apa dah. Dia dapat ujian harta pula. Tang ni payah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tuan-tuan, insya-Allah kita azan dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka itu ujian yang pertama, iaitu ujian orang perempuan. Ujian yang lebih berat daripada itu adalah ujian harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ni, kamu ni, kata Allah, sayang kepada harta ni sayang yang terlampau-lampau. Dengan sebab harta boleh putus silaturahim, dengan sebab harta boleh bunuh pak, boleh bunuh mak, dengan sebab harta boleh meninggalkan tanggungjawab dia sebagai suami, sebagai isteri. Semua sebab harta. Dia abaikan tanggungjawab dia sebagai ayah untuk anak dia sebab harta. Semua sebab harta. Bahkan Nabi sebut, lau anna li bani adam wadiyan min zahab. Kalau anak Adam itu dia ada satu lembah daripada emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan, dia akan nak 2 lembah emas. Contoh yang ada dalam bank. Dalam bank tu tekan-tekan ada 300,000 ringgit. Contoh kita tengok dalam bank, wih, kalau ada 500 ni clear juga ni, 1,5 juta dah ni. Agak-agak lah kalau dalam bank kita tengok-tengok ada usaha ni cukup 500,000. Adakah kita rasa cukup? Kita rasa ada 700 okey juga ni. Kalau ada 1 juta okey juga ni. Dah ada 1 juta dah cukup cukup dah. Kalau ada 2 juta ni clear juga. Dia rasa nak tambah, dia takkan rasa cukup. Kita takkan rasa cukup. Itu sifat manusia. Itu ujian harta. Yang lebih berat daripada ujian harta ni, inilah ujian yang mampu menggelincirkan iman. Itulah ujian kemasyhuran. Ada orang ni dia kerja dia kejar famous ya, naik nama, naik. Waktu tu iman dia cukup bahaya dah tu. Kalau dia layan perasaan famous dia tu, bahaya. Sebab kata ulama, saya ingat kata-kata daripada Al-Imam Ibrahim Ibni Adham. Dia kata, kalau satu orang, dia kata tidak ada yang aku lihat yang lebih memberi mudarat kepada iman min an yuhibba an ya'rifahu nas, lebih daripada satu orang yang kejar kemasyhuran. Dia dah dapat dah isteri, rumah, dah dapat. Lalu ni dia tak dapat pangkat pula, ligang pangkat pula. Tu tak kenyang sampai bila pun. Tuan-tuan,
Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Maka dalam kehidupan dunia, terkenal tu sebenarnya tuan-tuan, dia tercela kalau kita tuntut. Terkenal ni, famous ni, masyhur ni, dia tercela kalau kita tuntut. Tapi kalau kita tak tuntut, dia mai, maka itu tak tercela. Sebab tidak ada manusia yang paling famous, yang paling masyhur, yang paling tersohor lebih daripada para nabi. Tak ada. Maka kalau kita cari famous, itu tercela. Boleh menggelincirkan iman kita. Bukan buat apa saja, kita dah, hati kita ni dah tak ada sifat mahmudah. Kerja nak tu, tak puas. Orang tu sanjung, orang ni sanjung, pi sana orang ambil gamak, pi sana orang belanja makan, dia rasa famous, termakan, tenggelam dalam lautan tu, habis lah. Dia punya iman di dalam bahaya. Dia jangan makan lah tu. Tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan, tengok raja kita kan, Allah Akbar. Dia pergi kedai makan, relax, turun makan, apa semua, tak ada orang escort pun. Raja lepas, raja lah sama. Hebat tuan-tuan. Kita ni dapat jadi YB cukup lah tuan-tuan. Lain macam orang rasa. Orang tengok kot tingkah, YB. Lain lah, rasa lain tau. Lalu sikit, pahabak YB sihat. Kita pun, sihat. Ni nak tolong belanja makan kami, tak cukup duit. Sorry lah. Tak cukup duit pula dah. Tak apa, nanti main nombor telefon. Nombor telefon pula. Tuan-tuan, jadi yang kita kena carinya adalah kemasyhuran di sisi Allah. Kita nak Tuhan kenal kita, kita nak malaikat kenal kita. Ini yang disebut golongan yang masturun fil ard wa ma'rufun fis sama. Golongan yang mastur di bumi, masyhur di langit. Uwais Al-Qarni, orang kan kenal dia. Tu dengan kulit dia, dengan wajah dia tak cantik, dengan budak miskin. Tapi kalau dia doa, tu dia malaikat pakat tepi. Doa Uwais nak naik, orang tak kenal dia. Siapa pun tak kenal dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun tak kenal. Nabi kata nanti kalau fulan bin fulan, wajah sekian-sekian, dekat badan dia ada kulit dia tu ada macam kesan duit 5 kupang lebih kurang gitu, bulat kecil. Hampa pergi cium kepala dia, minta doa daripada dia. Nabi kenal dia. Masya Allah tuan-tuan. Jadi subhanallah, hidup di dunia tak kisah jadi orang awam. Biar orang tak kenal tak apa, tapi zikir mau banyak, tapi baca Quran mau banyak, tapi qiyamul lail mau banyak. Biar Tuhan kenal, biar malaikat kenal, biar Nabi kenal. Selawat biar banyak, biar Nabi kenal. Orang sebelah rumah tak kenal, biar Nabi kenal. Tuan-tuan, sebab orang yang Tuhan, kalau dia kejar kemasyhuran, Allahumma salli ala, kejar kemasyhuran di dunia, di akhirat tak ada siapa pun kenal dia. Penduduk langit tak ada siapa pun kenal dia. Tapi kalau orang tu dia kejar kemasyhuran di sisi Allah, dia kejar keredaan Allah, kejar kedudukan di sisi Allah, waktu dia mati, tuan-tuan tengok, semua orang kenal dia. Maka di akhirat jangan jadi orang awam. Kita jangan jadi orang awam. Kita kena dapat salah satu daripada title yang Nabi sebut, dia ada pintu syurga. Tuan-tuan, di antara pintu syurga yang Allah sedia kepada orang-orang yang teristimewa ni, pintu syurga bagi orang syahid. Kita syahid lagi? Tak syahid lagi, doa bagi dapat syahid. Syahid ni dia luah, bukan perlu pergi jihad. Kadang-kadang mati tengah semayang, mati di tepi bangunan, mati lemah ke apa semua, sakit perut ke, tu syahid lah tu. Tu nama dia syahid akhirat. Ataupun kita jadi ahli Al-Quran, istiqamah baca Quran, baca tak puas baca Quran. Tuan-tuan, andai kata kita tak boleh juga nak dapat benda-benda tu, amal-amal tu, sebenarnya boleh sebenarnya. Ustaz, saya ni ustaz nak jadi ahli Quran pun payah. Ahli Quran ni Pak Long bukan kena hafal Quran, bukan mesti hafal Quran. Baca Quran, tadabbur Quran, amal Quran, ahli Quran lah tu. Kalau nak hafal Quran lagi bagus. Saya ustaz umur 60 lebih dah ustaz. Saya nak cerita kat Pak Long, nu dekat Mesir nu ada satu masjid lebih kurang macam ni. Keluasan dia hak hafal Quran semua orang tua-tua.
Tak ada umur 40, 20, tak ada. Semua 60 ke atas semua. Hafal Quran. Ada yang dah 20 juzuk, ada yang depa dah habis pencin, makan duit pencin nak buat apa ai? Duk kerja dengan kerajaan lama dah, kerja dengan Tuhan pula. Dia duk cari pula tu. Kalau tuan-tuan tengok, saya punya kawan saya mudir di pondok di belah KL tu, saya lupa nama tempat tu, Darus Saadah ke apa tu. Umur makcik-makcik hafal Quran semua 60 lebih. Makcik tu WhatsApp saya, selalu WhatsApp saya, "Ustaz, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar?" Saya pernah ceramah tempat dia, "Apa khabar Ustaz? Sihat, sihat." Dia, "Makcik apa juzuk dah hafal?" 2 juzuk dah Ustaz. Umur berapa makcik? 65. Masya-Allah. Semangat tu. Depa buat pula majlis convocation. Semua veteran-veteran mau masuk. Tuan-tuan, semangatnya ada. Ustaz tak boleh juga Ustaz, tak apalah, nak buat macam mana tak boleh. Tapi biar ada anak kita ke cucu kita hafal Quran jadilah. Oh, kalau dia hafal Quran jadilah. Sebab golongan yang dapat beri syafaat ni, pertama Allah sendiri, yang kedua Rasulullah, ketiga Nabi, para Nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin, budak mati kecil, orang syuhada, ahlul Quran. Paling kurang kalau tu pun tak boleh, cari orang-orang baik-baik kawan pakcik. Tak Cina, cari orang baik-baik kawan. Hari ni kita main kuliah, hari ni kita kena bagi ustaz kenal kita. Kita memang dah kenal dah ustaz, pergi kat poster tulis dah nama ustaz tu, tuan guru tu, baba itu ini kan, kita kenal. Biar ustaz kenal kita pula. Macam saya sebut tadi, orang yang kita tengok dia dapat ingat kepada Allah, itu ciri-ciri orang yang ada tempat di sisi Allah. Yang ulama Rabbani, depa ni tuan-tuan, ini nama dia syafaat orang beriman. Bahkan syafaat orang beriman ni, dia begitu khusus. Disebutkan juga syafaat orang soleh. Orang soleh ni dia tak mesti ulama, dia tak mesti pandai, tak mesti alim. Dia orang boleh, orang suka mayang, orang suka mengaji, bagus. Dia piduk kumpulan tu pun orang tak marah kat dia. Dia duduk warna tu pun orang tak kata apa kat dia. Semua orang suka, orang tak meluat dekat dia. Dia duduk kumpulan warna ni pun okey lah. Bukan maksud talam dia muka. Tapi memang dia tak kata apa korang. Orang maki orang tu, orang kata orang tu, dia tak apalah, saya minta diri dulu lah. Tak apalah, tak apa, saya malu, saya minta diri dulu. Tak kata ke orang tu, tak kata ke orang ni tuan-tuan. Tu orang soleh. Dia ni orang soleh ni tuan-tuan, kita kena banyakkan kawan. Sebab kalau kita hidup, kita tak banyakkan orang soleh, waktu kita mati tuan-tuan, susah-susah kita nak dapat dah kawan-kawan soleh. Tak dapat dah. Hidup ni banyakkan orang soleh. Ustaz kenal saya tak? Nama saya sekian-sekian. Kita pun alhamdulillah. Tuan-tuan, dia dapat ustaz daripada ramai-ramai ustaz tu, mana nak tahu ada 2 orang Tuhan takdirkan dia syafaat orang beriman. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, waktu Allah Ta'ala hisap, saya ambil masa 5 minit ya tuan-tuan. Waktu Tuhan hisap kita ni tuan-tuan, ada orang ni 50-50. Baik pun berat 50, belah jahat pun 50. Ada orang 49.99 belah baik. Bayangkan tengok, 49.99, agak-agak tempat dia kat mana? Belah baik 49.99, tak sampai 50. Neraka. Sehari ya Tuhan masuk dalam neraka 1000 tahun. Separuh hari 500 tahun. Allahu Akbar. Macam mana tuan-tuan? Jadi bila kita tak, sebab tu orang yang 50-50 ni, baik pun 50, berat pun 50, sudah. Dia orang ni Tuhan letak di satu tempat tinggi. Ni syurga, ni neraka. Dia duduk tengah-tengah ni. Ni kumpulan-kumpulan ni, nama dia Ashabul A'raf. Dia duduk tengok ni. Belah syurga dia duduk tengok. Depa tu seronok no. Cantik tempat depa no. Bila nak boleh happy kat sini ni? Ya Allah, bagi kami masuk syurga. Lepas tu ahli neraka pula jerit. Depa macam mana ni? Kita macam mana ni? Kita nak masuk neraka ni. Rasa macam dalam neraka dah. Depa ni sak seronok, sak tak seronok. Itu Ashabul A'raf, Tuhan rakam dalam Quran. Depa dapat sembang dengan ahli syurga, dapat sembang dengan ahli neraka. Tuan-tuan. Jadi subhanallah tuan-tuan, bila lepas hisab tu, andai kata kita takdir 51 ya masuk syurga tu. Tuhan tak kira hak ni, masuk syurga tu.
Syurga ni dia macam kehidupan kita di dunia, tuan-tuan. Macam kalau kita jumpa kawan-kawan di syurga, kita jumpa kawan-kawan kita juga. Yang beza di syurga tu apa dia? Semua orang sihat. Yang beza di syurga tu apa? Semua orang kaya. Yang beza di syurga tu apa? Semua orang seronok. Yang beza di syurga tu apa? Semua orang handsome, semua orang cantik. Itu yang beza. Bila contoh, tuan-tuan, saya bagi contoh. Bila kita pergi syurga, orang kenal, kita kenal. Orang tak kenal, kita tak kenal. Macam tu juga. Kita jumpa orang pergi jalan, kita tak kenal, kita pun tak tegak dia sebagainya kan. Kita pun tak sembang panjang dengan dia. Kau tegak gitu je lah. Tapi kalau kita jumpa kawan baik kita, macam mana kita sembang? Pak abang, sihat anu. Kita pun mula jumpa kawan-kawan syurga. Jumpa, Pak abang, loh, hang duk tanya no. Alhamdulillah hang selamat anu. Selamat, alhamdulillah. Hang dulu hang duk kawak-kawak hang ni, hawak-hawak hang dulu hang selamat anu. Alhamdulillah aku dah taubat sebelum mati. Oh syukur. Jumpa semua tuan-tuan. Waktu ahli syurga duk jumpa grup tu, jumpa grup ni duk sembang-sembang. Contoh kita perkampungan ni, Masjid Badar ni, tuan-tuan jumpa 2-3 orang kawan-kawan. Sihat anu, Pak abang. Dapat jumpa kita kat sini, lama tak jumpa nak, hang mati lama dah anu. Aku pun tak sangka dapat jumpa dengan hang ni. Jumpa 2, 3, 4, 5, 6 orang, 20 orang jumpa. Lepas tu pakai duk tengok, kawan kita siapa tak ada? Fulan bin Fulan tak ada. Dia pergi mana? Hak kawan seorang kata apa? Aku pun tak tahu, aku duk pusing pada sana, kampung tu, kampung ni pusing, tak jumpa dia pun. Hang jumpa? Aku pun tak jumpa. Tak apa, kita cari dulu, kok jumpa bagi tahu. Tak jumpa, cari jalan depa cari. Akhirnya depa kata apa? Aku rasa dia ni tak ada tempat lain dah. Kalau dalam syurga mesti kita jumpa, ni tak jumpa. Apa kata kita jumpa dengan Allah? Jumpa dengan Tuhan dengan makna depa minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, kami nak cari kawan kami. Tuhan kata apa? Hampir cari dekat neraka. Dia dapat tengok, depa dapat masuk, depa dapat tengok ahli neraka kena siksa. Tu dia kawan kita. Tuan-tuan cuba bayangkan. Kawan hak kita duk rapat ni, duk lepak kedai kopi, duk makan roti canai, kita belanja dia belanja kita. Tu dia kena siksa. Apa perasaan kita? Kita tengok kawan baik kita jatuh motor, tergeliat kaki, patah kaki pun dah tahu ni kena siksa sampai darah, sampai hancur badan. Dia akan, orang ahli syurga ni waktu tu ni syafaat orang soleh, dia akan doa, ya Allah, kami merayu ya Allah, kanu yusalluna ma'ana, kami sembahyang sekali dulu, kami puasa sekali, kami mai kuliah sekali, kami pergi haji sekali, kami berjuang sekali. Tuhan, kesianlah kat kawan kami, Tuhan, bagilah kebenaran kepada kami nak bagi syafaat dekat dia. Maka Tuhan kata, keluarkan dia dengan syafaat daripada kamu orang soleh. Contoh, bila dia keluar, orang-orang pakat pelik. Pasal apa dia keluar? Pasal apa dia keluar? Nama dia tak ada dalam syurga pun. Orang neraka kata, Tuhan, pasal apa dia keluar? Pasal apa dia keluar? Adakah adik-beradik dia orang syahid? Pak dia syahid ke? Anak dia syahid ke? Ada adik-beradik dia syahid ke? Tak ada. Tapi dia ada kawan orang-orang soleh. Sebab tu tuan-tuan, biar kawan ramai. Biar ramai kawan tak apa. Mesej pilah ustaz, apa abang? Perkenalkan diri saya Fulan bin Fulan. Tuan-tuan tengok saat muka saya. Takut-takut tuan-tuan tak jumpa saya dekat syurga, pi cari dekat neraka tuan-tuan, tolong saya. Kalau saya ada pangkat di sisi Allah tuan-tuan, Tuhan bagi syafaat, saya nak kena tengok muka seorang-seorang betul-betul. Supaya mana nak tahu kod saya ni dapat termasuk golongan syafaat orang beriman tuan-tuan. Saya dapat Tuhan, aku perasan satu orang jumpa haji ni. Tengok mana sahabat kita tu, pak cik sekian-sekian tu duk main kuliah. Hak duk main lena tu lah, tak nampak pun. Lawak tu lah. Baik, kita akan cari dia. Itu pentingnya kita mempunyai kawan-kawan beriman. Allah perintah pada kita untuk perbanyakkan kawan-kawan yang beriman, sebab mereka itu ada syafaat di sisi Allah. Maka dalam nasihat ni sebut kepada kita, hidup ni biar kita cari tempat di sisi Allah tak apa. Biar banyak, biar tinggi kedudukan kita di sisi Allah tak apa. Biar orang kata, biar Tuhan orang kuat puasa, Tuhan tulis nama kita. Orang kuat tahajud pun kita juga. Orang kuat sedekah pun kita juga. Orang kuat baca Quran pun kita juga. Buat semua amal tuan-tuan. Biar semua pintu syurga tu kita boleh pilih. Tuhan, aku nak masuk ni, Tuhan nak masuk ni. Jadi subhanallah, andai kata kita tak mampu, maka sekurang-kurangnya bersahabatlah dengan orang-orang yang beriman. Perbaikilah hubungan sesama orang beriman. Mudah-mudahan insya-Allah
mereka dapat memberi syafaat kepada kita di hari kiamat kelak, sehingga kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat memasuki syurga dan kekal di dalamnya dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu tuan-tuan, saya siapa-siapa yang nak dapatkan kitab ni tuan-tuan, insya-Allah saya ada bawa hari ni. Saya ada bawa. Ada orang tanya, "Ustaz, kitab ada lagi tak?" Ada, saya bawa sikit hari ni. Kok lah nak dengar syarahan penuh kitab ni tuan-tuan? Saya ada bawa pendrive ni. Pendrive ni syarahan penuh kitab ni, iaitu telah pun disyarahkan dan dikhatamkan oleh Al-Fadhil Ayahanda Tuan Guru Syekh Zainal Asri. Tuan-tuan yang nak mendapatkan ada di belakang, ada di dalam. Saya bawa lebih malam ni, insya-Allah. Boleh kita cucuk dalam kereta kita sambil-sambil dengar pendrive 40 nasihat penyembuh hati siri 1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.